Hai, Assalamualaikum semua. Pada siapa yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Akmal Yusri. Dan pada siapa yang dah kenal saya dan support saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Pada yang belum, boleh subscribe kat bawah. Dan insyaAllah saya akan bagikan video-video yang menarik, insyaAllah. Baik, hari ni sebenarnya saya ada dapat, bukanlah request, kawan-kawan selalu tanya saya lah, Mal, macam mana you edit video? Pakai software apa? Macam mana nak edit video macam you? Tapi personally I rasa sebenarnya dekat luar sana ramai je cikgu-cikgu ataupun orang yang buat video lebih power daripada I memang sumpah biasa-biasa gila, macam basic lah. I nak ajar hari ni pun I akan ajar tutorial yang basic editing. Macam mana kita nak start from scratch daripada satu video kepada video yang terus daripada record terus edit and then terus export. I akan ajar a simple, a basic one lah. And then sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita boleh explore dalam Adobe Premiere ni. Tapi yelah, kita biasakan yang biasa. Sebab when kita perkasakan basic tu, sebenarnya itu sangat cukup. By the time you lengkapkan you punya basic, you akan dapat idea macam mana you nak corakkan you punya video. You jangan fikir macam, okay, aku nak buat video, aku nak buat macam fancy-fancy, aku nak buat macam Sam Colder, aku nak buat macam Cairo Aming, yang nak buat macam ada slow-mo semua. Boleh, tapi by the time you kena enhance, you kena power you punya basic dulu. You punya fundamental you kena power dulu. Ciptalah video ini yang saya akan tunjukkan cara saya edit video. Yang penting ada content. You edit macam mana pun, sesimpel macam mana you edit, tapi you ada content, itu sudah cukup. Content yang berkualiti adalah asas dalam editing video. Untuk kita mulakan ni, saya akan ajar from A to Z lah. Okay, kalau boleh, make sure you dah ada footage you sendirilah. Okay, let's get started. Okay, so first of all, apa yang you perlu ada adalah video footage you lah. So kalau you nampak kat sini, ada dua ni. Basically yang satu ni ada, yang dua ni adalah saya punya sound. Saya record guna saya punya recorder. Saya akan masukkan, and then dua ni adalah footage lah. Saya akan masukkan dalam satu folder. Kenapa pentingnya folder ni? Supaya folder ni lah yang you tak confuse. Kiranya macam nanti kan, you nak cari barang apa pun semua senang. Dalam ni satu je. Tak payah nak cari merata-rata dunia dalam My Document lah, download dah, jangan. Once you download apa-apa benda ke, folder kena ada. Saya akan letak dekat desktop dululah, senang kan, senang awal-awal. Okay, lepas tu kita buka lah Adobe Premiere. Mana dia Premiere? Ni dia. Ini setting saya, setting saya sendiri. Kalau nak ikut, ikutlah. Kalau tak nak ikut, tak apa, tak ada masalah. Okay, so nampak ada banyak-banyak vlog dalam kehidupan ni. So saya akan tekan kepada new project. And then first kali, benda ni memang nampak tak penting, tapi bagi saya penting. First kali nak kena namakan you punya project dulu. Macam saya akan letak tutorial. Tutorial apa? Tutorial 1, sebab more tutorials coming. So yang ni semua tak payah sentuh, tak payah sentuh. Okey je. Kita dah buka, kita dah sampai dekat ni. Ini memang nampak kosong kan? Yes, kosong, tak ada masalah, jangan takut. Okey, sekarang ni it's time to get excited. Sekarang ni kita nak bina dia punya landasan dulu. Kiranya macam dia punya backbone lah. Dia punya landasan dulu. Kita akan tekan Ctrl N. Ctrl N untuk new sequence. Kita kena letak sequence dulu. Pada sesiapa yang tak tahu, yang kalau tak nak tekan Ctrl N pun boleh. Korang pergi ke file and then new and then pergi kepada sequence. Okay, this is the tricky part. Ada je orang YouTuber kat luar sana yang pakai bermacam-macam jenis setting. Tapi personally saya akan ambil digital DSLR 1080 and then pergi pada 24 ni, DSLR 1080p24. Kenapa saya ambil benda ni? Sebab you tahu tak FPS tu apa? FPS tu frame per second. So lagi tinggi frame per second, lagi besar size video you. So setakat video vlog biasa-biasa yang tak perlukan, kenapa FPS ni penting dia bagi saya. Kalau macam you YouTuber biasa-biasa, FPS ni kalau lagi 24 ke 30 tu dah just nice. Sebab kalau 60 FPS, 120 FPS itu semua kalau you nak buat slow motion yang lebih smooth. Okay, kalau setakat macam nak vlog sembang-sembang macam ni, saya rasa better 24. Okay, saya personally suggest 24 lah. Ada juga YouTuber yang menggunakan ARRI ni 1080 and then ambil yang ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab yang ni pun saya tak pernah try pun lagi. Tapi saya akan ambil yang ni lah sebab saya dah biasa. And then tekan OK. Pump. Settle. Kita dah bina dia punya tulang belakang dia dah.
So bila tulang belakang dia dah muncul, and then kita akan insert lah kita punya video tadi. Melalui sini pun boleh, import pun boleh, tapi macam saya tak suka. Saya akan terus kepada tutorial ni. Saya akan select video yang saya nak. Ini saya akan tarik. Tak? Biar dia settlekan dah. Biar dia punya hujung biru dah habis, dah boleh masuk dah. So ambil je video, letak. And then ini keep je existing setting, itu dah muka aku terpampang kat situ. Kalau you record pakai external recorder, macam ni kan, pakai ni mikrofon kan, dia sebenarnya faedah dia. Okay, you tengok ni, kita akan ambil ni sound yang I record. Nampak? Kita tak tahu kat mana nak betul dia, mana yang suara I muncul dekat recorder, mana suara I muncul dekat video. So this is the tips. You highlight semua, and then you pergi right click, and then you pergi kepada synchronize, and then you go for OK. Biar dia buat kerja dan voila, settle. Dia dah auto synchronize. So you zoom tengok, and then nampak dia dah synchronize kan. So saya sebenarnya personally saya lebih suka sound dekat recorder saya. So saya akan tekan dekat audio. Oh sorry lah, kita mengelakkan confuse, kita akan padam dulu. Kita ambil ni, tolak ke depan, tutup dia, and then kita pergi belakang, kita ambil ni, tutup dia. Alright, dah tutup, and then saya akan delete yang saya punya suara yang saya tak nak. Ni adalah sound daripada kamera, ini adalah sound daripada recorder. So saya akan delete sebab saya tak nak, sebab nanti dia akan ada double suara. So tak cantik, tak sedap. Ni saya akan letak di atas, dan itu dia. Dah siap untuk uploading, baru uploading video. So sekarang ni kita ada banyak tools kat sini yang kita boleh pakai, tapi percayalah cakap saya pun tak pakai semua tools tu. Yang saya pakai cumalah Razor tool, Slip tool. Tu je. Okay, so kita ambil Razor tool. Razor tool ni adalah untuk kita potong you punya video. Kita tahu mana yang kita nak, contoh ni kan. Hai, Assalamualaikum. Kita akan ambil kepada Hai, Assalamualaikum ni kan. So saya akan ambil depan sikit. Saya akan tekan dekat Razor tool ni. Razor tool ni kalau you perasan ada perkataan C kan. Okay, kalau macam you tengah tekan ni, and then you nak tukar, dia shortcut dia tekan C je. Dia akan automatic ni, tekan C, lagi senang. So kita zoom sikit, zoom, tekan plus, minus untuk zoom out. Ni bagi senang, lagi detail you nak tengok kat mana you nak edit tu. Okay, so macam I suka macam dekat sikit. Okay, and then tekan C, and then you cut, and then you cut. Nampak dia macam renyah kan, tapi itulah dia. Bila kita dah cut tu, tekan V balik, V untuk kembali kepada dia. Highlight semua yang kita tak nak tu, delete. Backspace lah, I tekan backspace tu delete. And then nampak ada lompong kosong ni, tak nak ada kosong, tekan lagi delete. And then balah. Okay, sorry. Okay, delete. Lompong kosong ni pun delete. Dan balah. Dia dah rapat kembali ke dinding. Itu maknanya start kita punya video. So itulah proses dia, cut and editing, dan sampailah habis. Alright. And then memandangkan you all dah stay sampai ke sejauh ni, I akan bagi you tips untuk, okay, you tengok overall I edit video tadi. Macam bagi I ambil masa dalam 10 saat untuk I edit bagi betul-betul macam ni. Here is the tricks and tips. You boleh menggunakan 4 jari ni je. You setting sendiri dekat you punya keyboard. Jadi keyboard shortcut. So, I akan ajar you First of all, you akan pergi pada sini, file, and then you pergi kepada you pergi pada edit, and then you pergi pada keyboard shortcut. Alright, dekat keyboard shortcut ni, this is the best part. You know, this one is mine lah, you know. I dah customkan dia. Tapi kita pergi kepada Adobe Premiere Default yang macam you all ada sekarang, and then you pergi macam Q, W, E, R. Kita akan pakai 4 digit ni je untuk kita cepatkan proses editing kita. Alright, so jom kita pergi. Q, W jangan kacau sebab diorang dah perfect. Nanti akan tunjukkan you apa function Q, apa function W, apa function E dengan R ni. Okay, untuk E ni, dia sebenarnya ada nampak ellipse tool, eject and extend. Yang ni I tak tahu function dia, so I akan delete je. Delete. And then I akan letak sebagai, and then I akan pergi kat sini, ripple delete. Ripple delete. Okay, ripple delete ni, shift ni I tak nak, bukan? Oh, sini ke E. Macam itulah. Drag je, senang. So, ripple delete. And then lepas dah ripple delete, R pula adalah macam ni. Aku tak main, tak ada perkataan rewind pun. Aku padam rewind tu, tak function, tak pakai pun. Ini akan jadi
add edit. Okay, add edit ni aku akan letak dekat sini. Mana? R. Okay. Tak apa-apa. Okay je. Alright. Korang boleh edit video dalam masa 10 saat tu jadi 3 saat je. Okay, contoh kita cari lagi benda yang kita tak pakai. Bukanlah request. Kawan-kawan selalu tanya saya lah. Tapi ni kan. Kita nak ni. Tak nak, tak best. bukanlah request. Okay. Tekan R iaitu add edit. Dia akan potong dua-dua terus. Tak payah you nak tekan C, nak tekan satu tak payah dah. So jalan lagi. Okay. Lepas tu you boleh tekan R and then you highlight, you tekan E. Dia akan terus potong bahagian yang you tak nak tu. Tengok request. Kawan-kawan selalu nampak? Dia dah tak ada perkataan A tu. Kita Ctrl Z balik Dia terus tak ada perkataan ni. Boleh macam tu. Satu. Ataupun yang kedua, you terus pergi macam ni. Okay, berhenti, space. You tekan Q. Dia akan automatic potong terus benda tu. Dia mana-mana yang you suka lah. Macam I akan buat macam, okay, I akan berhenti. I akan terus berhenti, terus Q. Settle. So you akan continue buat lah. So dia akan jadi macam kawan-kawan selalu tanya saya lah. Tapi dia akan terus macam tu. Sekarang ni kita nak tengok function W pula. Macam tadi aku cakap, kalau Q, okay, contoh kita tunjuk contoh lagi. Kalau Q, kita tekan je Q, dia akan potong yang depan ni. Nampak dia potong. Okay, betul balik. Kalau W pula, dia akan potong depan yang belah sini. So tak payahlah korang nak tekan C, lepas tu nak tekan, lepas tu nak highlight, tekan V balik, highlight, delete. Banyak kerja kan? Tak payah. Senang je. Q untuk potong belakang, back. W untuk potong depan, back. E untuk potong kat tengah-tengah yang korang tak suka. Sorry. R untuk potong yang tengah-tengah korang tak suka. Untuk potong tengah-tengah yang korang tak suka. E untuk korang delete dia rapat. Dah siap. Alright. Misal kata dah siap untuk editing. Aku dah ajar editing ni. Kita nak export pula. Kita nak save dia sebagai video lah. Okay, korang pergi ke file. Lepas tu pergi kepada export. And then pergi kepada media. Nampak? Lagi senang dia kata Ctrl M. So, Ctrl M. Dah siap. Alright. Ni basically ni dia akan tunjuk highlight video dia lah. Video dia berapa minit? Pada 2 minit 57 saat. Okay, tak apa. Tak ada masalah, tak ada kacau. So, mostly orang akan tanya, banyak ada preset-preset kat sini. Tak perlu risau. Korang hanya perlu tekan ni je. H, korang kena maintain H.264. Tekan kat dia. Lepas tu ni tak payah kacau. Ni tak payah kacau, tak payah kacau. And then ni semua. Make sure tekan use maximum render quality. Tu je lah. Yang ni semua tak payah kacau lah. Aku sarankan tak payah kacau lah. Sebab benda ni semua technical. And then dah siap, export. Biar je dia export sendiri. Okay, sementara dengan export ni, aku nak ucap itu je lah untuk hari ini. Terima kasih sebab sudi menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kalau korang nak tahu banyak lagi pasal Adobe Premiere, korang boleh komen kat bawah dan insyaAllah aku akan buat tutorial untuk korang. Tak ada hal punya. Alright, see you on the next video. Assalamualaikum, bye bye.